بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, yang dihormati pengurusi serta ahli jawatan kuasa masjid, hadirin hadirat, muslimin muslimat sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Pertama-tama marilah sama-sama kita memanjat kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dengan limpah dan inayahnya di pagi yang berbahagia ini dapat kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini untuk sama-sama kita mendirikan sembahyang fardu subuh secara berjemaah. Kemudian dapat pula sama-sama kita berada di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama kita menghayati kuliah subuh bertajuk yang berkisar berkaitan dengan zakat. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana di kalangan umat Islam, ramai di kalangan umat Islam yang bangun bersahur kemudian tidur balik, tetapi kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bangun sahur kemudian boleh mari ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala menunaikan fardu subuh secara berjemaah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan barang siapa yang menunaikan salat subuh secara berjemaah, pahalanya seperti dia beribadat sepanjang-panjang malam. Barang siapa yang menunaikan sembahyang fardu isyak secara berjemaah, pahalanya seperti menunaikan salat sebahagian daripada malam. Jadi hari ini bersyukur kita sebab kita terpilih di kalangan manusia. Hari ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukur juga kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana Allah Ta'ala masih panjangkan umur kita sehingga ke hari ini kita masuk pada hari yang ke-21 Ramadan. Kebarang kalian untuk mendapatkan Lailatul Qadar cukup-cukup besar. Jadi banyakkanlah amal-amal kebajikan, terutamanya di 10 akhir Ramadan. Kita duduk di fasa yang terakhir daripada bulan Ramadan, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu, carilah Lailatul Qadar di 10 akhir Ramadan, sebab di malam Lailatul Qadar cukup-cukup besar ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu imam baca dalam dalam solat witir malam tadi, dia baca surah Inna anzalnahu fi lailatul qadar, surah Al-Qadar, dan Allah Ta'ala sebut Lailatul Qadri khairum min alfisyahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Bermakna 83 tahun 4 bulan. Rasa tak ada hak umur 83 tahun lebih bersama dengan kita pagi ni. Kalau ada pun tidak sama ibadat malam Lailatul Qadar dengan umurnya 83 tahun. Sebab sebelum dia balik tu dalam keadaan tak tahu apa-apa, dalam 10, 12, 15 tahun tu tak erti benda lagi. Kemudian kalaulah sekarang ni umur dia 80 tahun, mungkin tidak sehebat ibadat orang yang 40 tahun, 50 tahun dak rock dah hari ni. Tapi alhamdulillah kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga berpeluang dan dengan peluang yang besar untuk kita mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi tajuk yang diberikan kepada saya pada pagi ini berkaitan dengan zakat. Dalam bab zakat, kalau kita tengok
dari segi definisi dia, zakat dalam bahasa Arab bererti pertambahan, ataupun berdasarkan pengertian umum zakat dari segi bahasa bererti suci dan subur. Zakat ni bercambah, suci ataupun menyuburkan. Kalau kita tengok logik, dari segi logiknya, apabila kita keluarkan zakat makin kurang. Tapi Allah Subhanahu wa taala beritahu orang yang keluarkan zakat makin bertambah hartanya. Itu kehendak Allah Taala. Allah Taala Maha mengetahui apakah maksud di sebaliknya. Jadi dimaksudkan dengan zakat suci di sini, suci ialah menyucikan hati pemilik harta dari segala sikap tamak, sikap kedekut, tidak mempunyai perasaan belas kasihan. Maka Allah Ta'ala wajibkan untuk kita keluarkan daripada harta kepunyaan kita sebagai zakat. Sebab itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila kita nak keluar, kita kata ni duit aku kerja, kita buat kerja siang malam, kumpulkan duit semua, tiba-tiba sampai masa kita kena bagi kepada orang lain. Yang Allah Subhanahu wa taala sebut ada 8 asnaf. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah. Di antaranya fakir miskin. Allah Taala sebut wajib kita keluarkan untuk fakir miskin. Fakir miskin, al-gharimin, fi sabilillah dan sebagainya. Jadi apabila kita nak keluar, maka kita terpaksa menekan hawa nafsu kita. Kemudian maksud subur di sini ialah dengan kita keluarkan zakat, maka menyuburkan lagi hubungan silaturahim di antara kita. Maknanya apabila kita keluar zakat, mengeratkan hubungan silaturahim di antara kita. Orang miskin pun tengok orang kaya lebih senang hati. Tengok kat gigi masa kat gigi adalah bahagian aku daripada harta dia. Kemudian zakat dari segi syarak pula bermaksud mengeluarkan harta tertentu mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh syarak dengan kadar tertentu dan diberikan kepada golongan yang tertentu. Bermakna zakat ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang wajib mengeluarkan zakat, banyak mana yang wajib dia keluarkan, dan kepada siapa yang wajib diberikan. Jadi dalam bab ni ada dah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan zakat ni sebahagian daripada rukun Islam. Kalau tak percaya, kalau tak mahu keluar zakat, bermakna kita tidak percaya kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah seseorang itu kata aku tak wajib zakat, sedangkan dia wajib, tapi dia kata aku tak wajib, maka dia menafikan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka iman dia akan keluar, Islam dia akan keluar. Maknanya dia tidak lagi Islam, dia tidak lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam bab sembahyang juga. Kalaulah seseorang tu kata sembahyang itu wajib, tapi aku tak ambil sembahyang sebab malas, dia masih Islam, tapi dia duduk dalam al-kabair, dosa-dosa besar. Tetapi kalaulah seseorang itu menafikan tak wajib sembahyang, sedangkan dia orang Islam, maka hukumnya adalah kafir. Sama juga menafikan kewajipan haji, menafikan kewajipan puasa, menafikan kewajipan berzakat. Semua itu akan menyebabkan seseorang itu akan hilang Islamnya. Maknanya dalam erti kata lain, murtad, keluar daripada Islam. Jangan sekali-kali kita menafikan kewajipan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular yang besar, yang sangat berbisa dan amat menakutkan, dengan 2 bintik di atas kedua matanya, lalu membelik dan mematuk lehernya sambil berteriak, akulah kekayaanmu,
Ular ni kata As-Syuja'ul Aqra', nama ular ni, dia bitik atas mata ni. Nak khabar betapa banyaknya bisa yang ada pada badan dia. Kepala dia botak, memang ular botak belaka. Tapi hak ni botak sebab bisa sangat. Ular ni dia akan, apabila dia patuk, dia akan kata, aku adalah kekayaan kamu yang kamu simpan, yang kamu kumpulkan dulu, yang kamu tidak keluar zakat ni, jadi ular hari ni. Jadi ular tu akan patuk dia. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat Al-Quran, ayat 180 surah Ali Imran, yang bermaksud jangan sekali-kali orang yang bakhil dengan harta benda yang telah dikurniakan oleh Allah kepada mereka dari kemurahannya menyangka bahawa ia adalah buruk bagi mereka. Mereka akan dikalungkan, diseksa dengan apa yang mereka bakhilkan itu pada hari kiamat kelak. Dan bagi Allah jualah hak milik segala warisan, iaitu segala apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah beritahu orang yang rasa harta dia tu, harta yang dia simpan tu baik untuk dia, ketahuilah sebenarnya harta yang disimpan itu merupakan seksaan baginya di akhirat kelak. Kalau dari segi logiknya, kita kerja, kita yang kumpulkan harta, maka kalau kita simpan lagi banyak lagi baik. Tapi Allah Ta'ala beritahu, apa yang kamu simpan itulah yang akan menjadi seksa kepada kamu di akhirat kelak. Dia akan bertukar menjadi ular yang besar. Ular ni akan belik dia, akan patuk dia dengan bisa yang cukup-cukup teruk. Jadi orang yang tidak mengeluarkan zakat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala azab di dunia dan azab di akhirat. Di dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis riwayat oleh Ibnu Majah Al-Bazzar yang mengatakan, bila mereka tidak mengeluarkan zakat, bererti mereka telah menghalang hujan dari turun. Seandainya binatang tidak ada, pastilah mereka tidak akan diberikan hujan. Orang yang, apabila seseorang itu tidak mengeluarkan zakat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan bala. Di antara balanya tidak ada hujan. Hujan ni cukup-cukup penting bagi kita. Kalau tak ada hujan, kita payah nak hidup, binatang payah nak hidup, pokok pun payah nak hidup. Semua kehidupan kita bermakna apabila seseorang itu tidak mengeluarkan zakat, bermakna Allah Subhanahu wa ta'ala akan tarik rahmat dari muka bumi. Allah Ta'ala akan tarik harta kita, kekayaan kita, hilangkan kekayaan kita sedikit demi sedikit. Sebab apabila tak ada air, kita pernah rasa tak ada air 2-3 hari tak. Baru ni kawasan saya tak ada air 2-3 hari. Bila pecah paip di Pulau Kambing tu, 2-3 hari tak ada air. Susahnya tak tahu nak katalah. Ngaku air, apabila pergi ngaku air tu perbelanjaan lagi, cari tong tu perbelanjaan lagi, dak mandi tu tu banyak benda. Maka akan hilanglah harta kita dengan sebab ketiadaan air. Oleh kerana binatang ada bersama dengan kita, binatang ni tidak diwajibkan keluarkan zakat, dia tidak berakal, maka Allah Ta'ala kasihan kepada binatang, maka Allah Ta'ala turunkan juga hujan. Kita hak berakal ni, hak buat dosa ni juga akan dapat nikmat di sebalik nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada binatang. Agak binatang je kita terselamat, bukan kita semualah. Maknanya bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat, dia terselamat dengan sebab binatang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, aku diperintahkan untuk memerangi mereka kecuali bila mereka sudah mengikrarkan syahadah bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulnya, mendirikan salat dan membayar zakat. Bila mereka sudah melaksanakan hal itu, maka darah mereka sudah mendapat perlindungan dari aku, kecuali dengan hak-hak lain yang
perhitungannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau seseorang tu tidak mengeluarkan zakat, bermakna dia darahnya tidak terselamat daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi, saya sebut lagi sikit lagi sebelum kita masuk kepada zakat. Kaifiat zakat. Bagi orang yang enggan mengeluarkan zakat kerana bakhil, orang yang enggan mengeluarkan zakat sedangkan dia beriktikad berkewajipan dan mengakui kefarduannya, maka dia telah fasik dan berdosa besar. Orang tu tahu dia wajib zakat tapi dia tak ambil keluar. Ramai orang yang merengan-rengankan, saya ambil zakat. Ada di kalangan yang mari bayar, dia kata, Ustaz, saya dah bayar zakat 3 tahun dah. Nak buat guna? Nak zaman sekarang ni. Zaman sekarang ni, masa PKP baru ni, Ustaz, saya dah bayar zakat. Nak online tak pandai. Nak pergi rumah Tok Imam tak boleh masuk dalam rumah. Masa tu kan tak boleh nak jumpa 2 tahun lepas. Cuma tahun lepas ringan sikit. Tahun ni alhamdulillah lebih ringan. Tak bayar zakat 2 tahun. Nak bayar zakat macam mana? Saya kata kena qada. Dah kalau qada banyak, Ustaz. Anak saya ada 6 orang, isteri ada seorang. Maknanya dia ada helah lagi, ada soal jawab lagi dalam bab zakat, walaupun dia tahu dia tidak bayar zakat. Banyak kalau tu zakat fitrah ni tak mahal mana. Hak zakat harta banyak lagi. Dalam bab emas, dia tanya, tahun lepas bayar dah, tahun ni bayar pula ke? Emas sama je, tak tambah-tambah. Hak tu hak biasa, soalan mari. Wang simpanan gitu juga, zakat wang simpanan, banyak juga soalan-soalan ditanya. Kadang-kadang apabila ditanya tu rasa sekian juga kita ni nak jawab, takut-takut terkeluar daripada Islam. Seolah-olah apabila berbahas dengan dia tu, seolah-olah dia menafikan tentang kewajipan mengeluarkan zakat. Nanti kalau ada kesempatan saya akan sebut sikit, tapi saya nak fokus dulu dalam bab zakat fitrah. Hak ni semua orang wajib. Zakat harta tu tak ramai orang yang wajib. Okey, zakat fitrah, syarat wajib zakat fitrah yang pertamanya Islam. Hak tu kita tahu. Yang keduanya orang yang merdeka. Semua orang merdeka hari ni, tak ada hamba seorang pun. Yang ketiganya dia hidup di akhir Ramadan dan di awal Syawal. Hidup di akhir Ramadan dan di awal Syawal. Maknanya kalau seseorang itu mati sebelum buka puasa pada hari terakhir Ramadan, 30 Ramadan pukul 5 petang dia mati, tak wajib bagi dia zakat. Apabila masuk je garik, orang bang garik je, maka wajib zakat. Orang bang garik dia pun makanlah, telang, kema sutir, gok, lekat, tekak, mati. Contohnya, mati situ, maka wajib bagi dia zakat. Sebab dia hidup di bulan Ramadan dan dia hidup di bulan Syawal. Walaupun baru 3 minit bulan Syawal. Masuk garik tu bulan Syawal dah, maka wajib bagi dia mengeluarkan zakat. Begitu juga bayi yang baru dilahirkan. Kalaulah beranak 30 Ramadan, dak masuk lagi Syawal, petang nak raya lela dah, baru beranak pukul 5 petang lepas mayang asar beranak, maka wajib dikeluarkan zakat. Tapi kalaulah dia beranak malam raya, ayah dia pun beri nama Aidilfitri, contohnya beranak lepas garik, maka wajib bagi dia tidak wajib bagi dia keluarkan zakat. Ayah dia tak wajib keluarkan zakat untuk anak dia yang baru lahir pada malam raya tu. Tapi kalau lahir di bulan Ramadan, maka wajib dikeluarkan zakat.
Ni beberapa orang dah setakat ni berlaku, tapi dia kata dia bayar lepas raya. Dia nak bayar, dia bayar lepas raya sebab dak dang malam tu ustaz kata. Mari nak bayar zakat beratur panjang sangat. Jadi dah dia nak urus isteri dia baru beranak lagi, dak bayar zakat. Tu jaga berdosa tu. Okey. Kemudian siapakah yang wajib mengeluarkan zakat? Orang yang wajib keluarkan zakat fitrah ni iaitu orang yang ada lebihan untuk nafkah dirinya dan tanggungannya pada malam dan juga hari raya. Dia pitih tak banyak, dia boleh bantuan pula tu, bantuan pejabat kebajikan masyarakat contohnya, ataupun capur dengan zakat-zakat sikit orang beri gini. Kemudian malam raya tu dia ada perbelanjaan. Hak ada dah yuak kerja sikit-sikit tu, bolehlah beli baju raya anak. Kan zaman sekarang ni banyak hak gitu, orang susah. Susah sebab PKP baru ni, ramai yang bankrupt. Maka ada di kalangan kita yang memang mari mengadu, kalau tempat saya, oleh kerana saya kaunter zakat saya tepi jalan luar pagar masjid, jadi ramailah orang boleh berhenti, kadang-kadang duduk atas motor pun dia tanya, duduk turun pun duduk tanya, ustaz nak tanya sikit memudahkan orang. Jadi apabila dia tanya, dia kata, ustaz saya ni wajib zakat tak? Saya ni terima bantuan kebajikan masyarakat. Kemudian dia kata saya dapat BRIM. Hari itulah BRIM. Ni nama benda tak tahu, saya pun tak tahu dak berjana mana dalam bab tu. Ada bantuan dah. Wajib tak zakat bagi saya? Hak tu saya kata mari duduk dulu. Nak tanya sesa. Kena tanya satu persatu. Pada malam raya ada tak perbelanjaan untuk makan pada malam raya? Dia kata ada, cukup. Hari raya 3 kali makan. Cukup tak perbelanjaan pada hari raya? Ada. Kalau ada, pakaian cukup tak? Pakaian anak, baju raya anak beli tak lagi? Dia kata beli dah. Ada orang bawa pergi dekat pasar raya, kemudian beli baju raya. Ayah ni tak apalah, tak pakai baju raya pun. Anak-anak pakai baju raya, isteri pakai baju raya. Okey. Kalau lepas tu duduk rumah sendiri ke rumah sewa? Dia kata duduk rumah sendiri. Hak mak tinggal dulu. Mak ayah tinggal, saya duduk situ. Sewa ke tak? Tak sewa. Ada tak lebihan? Ada. Kalau ada lebihan, wajib keluar zakat. Dia yang pertama sekali dari segi makanan. Cukup makan untuk diri dia, isteri dia, anak-anak dia, cukup makan untuk malam raya dan juga siang hari raya. Kalau cukup situ, pindah pada pakaian. Ada tak pakaian? Kalau ada pakaian, dan pakaian tu bukan pakaian lama, pakaian baru, pakaian untuk hari raya, cukup. Maka tengok pula, kalau rumah tu rumah sewa, dia duduk rumah sewa, berapa sebulan sewanya? Contohnya sebulan sewa dia 500. Jadi tengok perbelanjaan dia. Duit awak ada berapa? Ada dalam 1,000 lebih ustaz kata. Orang ni beri, orang ni beri, orang ni beri, ada 1,000 lebih. Maka bila 1,000 lebih, tengok perbelanjaan, campur rumah sewa, campur dengan perbelanjaan rumah, makan minum dan juga pakaian, lebih tak? Maka kalau lebih, maka wajib bagi dia keluar zakat. Kalau ada di sekitar kita ni, kita kena tahu, kita kena khabar, awak ni wajib keluar zakat ni. Sebab ada beli rokok tak apa. Ada hak jenis cakap belan-belan cakap apa, rokok kebuk. Rokok boleh beli tak apa ustaz, rokok jong je, murah je dia kata. Tapi sehari dak 2 kotak. Kalau gitu wajib bagi dia keluar zakat. Dia tidak termasuk hutang. Dia kata ustaz, saya nak bayar hutang, saya nak bayar zakat ke mana? Hutang tepek hutang beli kereta dak habis lagi bayar. Hak tu dak kira, hutang dak kira. Sebab itulah dalam bab zakat harta pun, kalaulah contohnya kita ada simpanan,
ataupun pendapatan kita, zakat pendapatan, apabila kita nak keluar zakat, dia kata hutang ada lagi, hutang rumah sebulan RM800, hutang kereta sebulan RM500, campur situ RM1,300 dah. Jadi kalau ikut gaji saya habis semua. Walaupun habis pun wajib dikeluarkan zakat, sebab hutang tidak termasuk dalam bebanan, dalam perkiraan yang dikira semasa kita kira zakat. Okey, bayar zakat. Waktu untuk kita bayar zakat ni diharuskan kita bayar bermula daripada 1 Ramadan. Harus bayar awal-awal. Tahu dah kita ni diri lama tak boleh, nak beratur malam raya tak cakap, maka bayarlah awal-awal, supaya tak bolok dengan orang lain. Sekarang ni pula bimbang, tahun ni saya jangka bolok malam raya sebab gaji lewat masuk, kemudian orang luar pun ramai balik, tu mula bolok malam tu kes COVID-19 pula. Kita masih lagi dalam dilema. Maknanya selesailah awal-awal supaya tak timbul masalah kemudian hari. Jangan sampai kata saya tak bayar zakat sebab takut nak beratur, ramai sangat orang. Kemudian yang afdal nak bayar zakat ni bermula daripada maghrib hari 1 Syawal, habisnya 30 Ramadan, buka puasa. Bila buka puasa lepas garik tu masuk dah waktu afdal. Malam tu tak ada tarawih dah, malam raya dah. Tu waktu afdal untuk kita bayar zakat. Sampai bila? Sampai imam akad takbir sembahyang sunat hari raya. Dalam tempoh tu waktu afdal. Tapi afdal kena tengoklah molek. Walaupun afdal pun kita nak ambil waktu afdal, tapi siapa menyebabkan kita tak sempat untuk bayar zakat? Main tu imam seorang, hak tukang nulisnya, hak tukang terima zakat, sampai pukul 3 pagi tak habis lagi. Saya ingat saya masa imam Masjid Putih dulu, jadi amir Masjid Putih, pukul 3 pagi balik. Tu pun nusuk. Nusuk balik. Tak tahan mata beleh dok nulis. Ramai lagi depan beratur Sebab imam Masjid Putih ni setiap malam raya mesti bertakbir di Istana Maziah. Jadi kita pun pergi takbir, balik takbir tu gelak guguk depan tu. Nak jalan tak boleh, ramainya orang nak bayar zakat. Duduk situ nulislah daripada pukul 10 malam habis pukul 3 pagi tu tak cakap. Bila tak cakap pergi ambil resit slow-slow, lari slow-slow, start kereta balik rumah. Tinggal seorang Tok Imam, Tok Bilal. Saya ingat lagi Tok Bilal tu sampai ke pagi, tanya saya mari sembahyang subuh tu balik pukul apa? Tak balik lagi. Saat ni pukul 5 ni ada lagi mari bayar zakat. Janganlah tebeng buat gitu. Nyaknya ambil zakat. Dan pernah nak sembahyang lela dah, ustaz saya nak bayar zakat. Kita nak baca khutbah lagi. Dah tu imam nak baca khutbah lagi, duk eret suruh nak bayar zakat lagi. Jangan buat gitu. Nak ambil afdal, bahkan ada yang tak bayar zakat dengan sebab nak ambil afdal sangat. Jadi kalaulah rasa payah nak buat gitu, selesailah lebih awal. Kemudian makruh sekiranya kita dilewatkan tak bayar zakat pada malam tu, kemudian pada hari raya sehinggalah terbenam matahari pada hari raya yang pertama tu, hukumnya makruh. Kalau lepas habis hari raya, habisnya masuk je garik, hukumnya kalau sekiranya kita melewat-lewatkannya tanpa uzur, hukumnya adalah haram. Jadi ambillah, walaupun waktu harus, kita ambil peluang lebih awal untuk selamatkan diri kita, jangan sampai terjerumus. Okey, zakat fitrah ni dibayar satu gantam Baghdad. Satu gantam Baghdad makanan asasi. Kita makan nasi daripada beras yang kita makan tu segantam Baghdad. Segantam Baghdad bersamaan dengan 2.7 kilogram. Tak sampai
4 kilo 2.7 kilogram, ada yang kira 2.6, ada yang kira 2.65, tapi kita ambil ihtiyat lah, ambil selamat, kita ambil 2.7 kilogram. Maknanya beras yang kita bayar tu 2.7 kilogram tu beras yang suci, beras yang dok campur dengan pasir, yang dok campur dengan atau dok campur dengan benda-benda lain, yang bersih. Memang molek nombor 1 bersihnya. Dan yang paling afdalnya mengikut beras yang kita makan. Hari ni kalau kita tengok harga fitrah RM7. RM7 tu daripada kalau kita tengok situ beras berapa ringgit je tu, beras hak murah, tapi dia makan beras basmati. Ada hak makan baru kemarin ada yang mari bayar zakat, dia kata, ustaz, saya makan beras, makan nasi beras yang 48 ringgit 5 kilogram. Kalau beras siang hari ni 6 ringgit tak, hari tu 4 ringgit. Sekarang ni lama tak beli, mutu baru ni beli 6 ringgit sekilo. Kalau sekilo kiralah 2.7. Maknanya kalaulah 5 ringgit sekilo, jadi kalau 2.7 lebih kurang 13 ringgit seorang, lebih kurang. Nak tepat, tak tepat lah, kena tekan lah, kena tekan kalkulator tu. Jadi lebih kurang 13 ringgit seorang. Itu afdal. Kita sepatutnya keluar zakat dengan beras, sebab itu makanan asasi. Mazhab Syafi'i kata tidak sah kita keluarkan zakat dengan duit. Tapi hari ni kita keluarkan zakat dengan duit mengikut pandangan mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kata harus seseorang itu mengeluarkan zakat mengikut harga makanan asasi. Makanan asasi kita beras, maka kita keluar duit. Lagipun pejabat Maidam sudah keluarkan arahan supaya tidak terima beras, kena keluar dengan duit belaka. Sebab apa? Sebabnya kesannya besar. Sebab kalaulah seseorang itu keluar dengan beras, maka beras tu akan disimpan, bukan bagi selalu, kita akan simpan. Apabila simpan, perlukan kos untuk penyimpanan. Yang pertama. Yang keduanya, dia terdedah kepada rosak. Beras tu boleh rosak. Nak siapa ke bagi tu, mungkin bocor ke, mungkin tikuh ke, mungkin hama ke, mungkin bubuk ke. Maka beras tu hilang kualiti dia, maka susuk nilai. Maka kalau duit, tak ada masalah. Duit nak tukar kepada beras mudah. Duit ada, kemudian kita beli beras, kita bagi, boleh juga. Maidam buat gitu. Sebab itulah hari ni kita ambil pandangan mazhab Hanafi untuk pembayaran zakat, sebab dia lebih praktikal untuk kita guna hari ni, dari segi penyimpanan, dari segi pengagihan, dari segi kemudahan bagi penerima zakat, semuanya lebih kepada dengan duit. Jadi hari ni dikeluarkan dengan duit, maka yang afdalnya mengikut harga beras yang kita makan. Kalau kita makan beras mahal, nak bayar murah boleh. Kalau kita makan beras murah, nak bayar mahal boleh. Tapi kalau kita makan beras mahal, nak bayar murah, hak ni dari segi hukum. Kita makan beras hak harga 2.7 kilogram, harganya RM15 contoh. Tapi saya nak bayar hak RM7, sah tapi tidak afdal. Kita ambil hak afdal. Afdal kita makan hak mahal, kita beri kepada orang miskin hak mahal juga. Maka apabila kita beri dengan nilai yang afdal, maka besarlah ganjaran pahala untuk kita. Kalau dari segi sah. Bagi orang yang tidak mampu untuk keluarkan zakat, dia ada duit tapi tak banyak, anak ramai 8 orang, anak 8 orang, dia tanggung mak ayah lagi, tanggung diri dan isteri dia. 2 minggu lepas saya jumpa
seorang mari bayar zakat seminggu lepas, mari bayar zakat, dia kata, ustaz, saya ada 2 isteri, seorang anak. Orang lain seorang isteri 2 anak, dia 2 isteri seorang anak. Tanya, awak kerja benda pada 2 orang bini? Dia kata, saya terima terima hak JKM beri, kebajikan masyarakat beri hak bulan-bulan, tapi bini 2 orang. Kata, saya tak pernah terima hak JKM, bini seorang je. Dia bini 2, anak seorang baru, orang muda lagi. Dah bini awak kerja ke? Tak, dia terima JKM juga. Sama-sama terima JKM. 3 orang terima JKM. Bini 2 orang JKM belaka, dia pun JKM juga. Tu berani je situ. Okey, kalau lah hak jenis gini, ada duit tapi tak banyak. Anak ada 8 orang bini ada 2 orang. Nak bayar zakat siapa dulu? Dalam bab ni, yang pertama sekali, kalau cukup untuk diri dia, dia kena bayar untuk diri dia dulu. Walaupun isteri dia, anak dia tak bayar lagi. Kalau cukup lagi, barulah untuk isteri dia. Kalau ada lagi lebih, barulah untuk anak dia hak kecil, hak belum baligh, hak kecil-kecil, ambil daripada bawah dulu bayar. Kemudian ada lebih lagi untuk ayah dia, ada lebih lagi untuk mak dia, ada lebih lagi barulah anak dia hak atas-atas, hak besar-besar. Maknanya tu. Jadi dalam bab zakat ni perlulah kita ambil perhatian sangat-sangat. Jangan sampai kita tergolong di kalangan orang yang diseksa di akhirat kelak, sebagaimana yang diberitahu oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tengok jam pun pukul 7 dah, luar pun curah nerang dah, kereta pun biar-biar dah luar tu. Saya rasa cukuplah setakat ni untuk pagi ni dah. Jadi apa yang baik tu daripada Allah Ta'ala, yang kurang tu kelemahan saya. Saya pun minta maaf dan bertaubat kepada Allah Ta'ala atas barang kekurangan. Dan itu saja untuk saya, walaupun tak sempurna, sedikit sebanyak maklumat insya-Allah sudah diberikan. Jadi cukup setakat ini dulu. Jadi kita doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kurniakanlah keberkatan dalam hidup kami ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah, sama ada dosa besar ataupun dosa kecil, dosa yang kami lakukan secara terang-terangan ataupun dosa yang kami sembunyikan ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami yang telah banyak berkorban untuk kami ya Allah. Jadikanlah setiap peluh yang keluar dari badan mereka ya Allah, jadikanlah setiap darah yang terpancuk dari badan mereka ya Allah sebagai asbab Engkau ampuni segala dosa-dosa mereka ya Allah. Ampunkanlah juga dosa pasangan hidup kami ya Allah. Ampunkanlah juga dosa anak-anak kami ya Allah. Jangan Engkau keluarkan kami dari Ramadan ini ya Allah, kecuali selepas Engkau ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kurniakanlah kepada kami keberkatan di sepanjang bulan Ramadan ini ya Allah. Ya Allah, rezekikanlah bagi kami ya Allah untuk beribadah di malam Lailatul Qadar ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, matikan kami dalam husnul khatimah, sedang beribadah kepadamu ya Allah. Wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Jangan Engkau matikan kami dalam su'ul khatimah, dalam melakukan dosa terhadapmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.